Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Ahad 10 hari bulan 9 2023 bersamaan dengan 24 hari bulan Safar 1445, kita mulakan pengajian kuliah subuh kita ni dengan sebuah buku kitab, nama dia Wa Abshiru. Wa Abshiru dengan makna terimalah, berikanlah khabar gembira atau terimalah khabar gembira. Di mana dalam buku yang saya usahakan ini hasil daripada tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang terpilih daripada sana sini, yang akhirnya kita jadikan sebagai satu nota untuk diperbincangkan secara lebih terperinci lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan buku panduan yang ada di tangan para jemaah lebih senang untuk memahami kuliah yang disampaikan dan huraian-huraian yang diberikan, sebab kita ada nota di tangan. Cuma ada lagi nota ni tak cukup, dia akan ada lagi syarah dia. Pasal tu kita kata syarah kepada kitab Wa Abshiru. Habis syarah ni, keluar pula syarah pada buku ni 3 jilid lagi mungkin. Yang barulah dia jadi, dia tak akan habis dah. Selagi ada umur, selagi itulah kitab ni berjalan. Jadi insya-Allah kita akan mula daripada kata pengantar. Dia tak boleh ambil separuh jalan, tak boleh mula, tak boleh lompat. Sebab ada perkara yang duduk di depan ni mungkin tak ada di dalam. Kata pengantar tu nombor muka surat pun tidak ada. Tulis nombor sendirilah. Tak. Itu dia panggil kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai satu-satu Al-Quran, sebagai satu-satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, itu depan dia tu, sebagai satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal sehingga ke akhir zaman, iaitulah mukjizat Al-Quran. Bila kita belajar tentang Al-Quran, para jemaah sekalian, dia ada dua perkataan. Satu dia panggil mukjizat, satu mukjizat. Satu lagi dia panggil i'jaz. Kena tulis lah, mukjizat dan i'jaz. Kalau kata mukjizat apa dia, dan i'jaz tu apa? Jadi dua-dua tu duduk pada Quran. Mukjizat sebab dia, mukjizat ni satu perkara yang ajaib, yang di luar daripada kemampuan manusia biasa nak buat, maka nama dia mukjizat. Benda yang pelik. Setiap Nabi ada je mukjizat. Allah Ta'ala anugerahkan kepada setiap Nabi dan Rasul mukjizat. Amana bihi, yang menjadi sebab orang beriman. Contohnya Nabi Musa AS ada tongkat.
Nabi Isa, tangan dia tu, sebab tu nama dia Al-Masih, tangan dia sentuh orang yang sakit dia sembuh, yang buta celik, bahkan yang mati hidup balik. Itu dia panggil mukjizat. Quran ni dua-dua. Mukjizat dari sudut ianya anugerah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh, yang menjadi bukti benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman sampai ke hari kiamat, bahkan sampai ke dalam syurga. Kalau kita kata i'jazul Quran, maknanya Quran itu melemahkan orang lain nak tiru, tak boleh. Ketika turun Al-Quran ini pada waktu itu, Al-Quran duduk di mana? Duduk di tangan orang Arab. Orang Arab ni orang yang fasih, lidah dia fasih, dia sastrawan Arab. Tetapi mereka tak mampu nak ikut Quran, maka nak cabar Quran, sebab itu nama dia i'jazul Quran. Bahkan huruf-huruf muqatta'ah yang dimulakan dengan alif lam mim, huruf muqatta'ah ada beberapa surah yang dimulakan dengan huruf. Ada satu huruf qaf, nun, sad, ada dua huruf ha mim, ada tiga huruf alif lam mim, sampai yang paling banyak sekali 5 huruf. Orang Arab walaupun huruf ni huruf yang dia gunakan, tapi dia tak mampu nak lawan. Itu dia panggil i'jazul Quran. I'jazul Quran, maka dapatlah dua perbezaan yang betul. Baik para jemaah sekalian, itu satu perbezaan di antara mukjizat dengan i'jaz. Boleh faham tak insya-Allah. Lepas ni kita nak banding di antara apa dia tafsir dengan tadabbur. Sebab ramai jemaah kita masih lagi tidak jelas. Saya belajar tafsir, saya belajar tadabbur, saya belajar tadarus, yang mana satu? InsyaAllah dalam perbincangan ini. Baiklah. Jadi Al-Quran ini dikira sebagai suatu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir zaman sampai kiamat. Dia berbeza Nabi ni dengan Nabi dulu. Nabi dulu dia akan berhenti kepada kaum dia saja. Yub'atsu ila qaumihi khassah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bu'istu ila nasi kafah, aku diberi diutuskan kepada manusia seluruh, tak kira bangsa, tak kira keturunan. Tak kira bangsa, tak kira keturunan. Baik. Al-Quran diumpamakan sebagai satu lautan hikmah yang tiada bertepi. Dia panggil bahrun la sahila lahu. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi manusia agar mereka boleh mengetahui apa yang dikehendaki dan diredai oleh Allah dan apa pula yang dimurkainya. Mana dalam Quran ni ada akidah, ada tauhid, ada hukum, ada cerita, ada hikmah, dan semuanya ada dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Surah Al-Jathiyah ayat 20. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa betapa pentingnya untuk kita memahami dan juga merenungkan makna Al-Quran, kerana ia adalah pedoman dan petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Umum mengetahui bahawa membaca Al-Quran adalah satu amalan ibadah yang sangat mulia. Semua kita tahu, kita yakin bahawa baca Quran itu amalan yang mulia. Maka bila oleh kerana dia ni amalan yang mulia, baca aja boleh pahala, akan tetapi kita tidak boleh hanya sekadar membacanya saja tanpa berusaha untuk mempelajari isi kandungannya dan juga mengamalkannya. Jadi kita kena ada dua.
Jangan berhenti setakat tu. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, ya bena Adam, kaifa yaliqu qalbuka wa innama himmatuka fi akhir surah. Ini kata-kata sentap daripada Imam Hasan Basri, seorang ulama salaf, ulama tabi'in yang meninggal pada tahun 110. Dia kata, wahai anak Adam, bagaimana hatimu boleh lembut sementara semangatmu hanya tertumpu untuk sampai ke akhir surah. Apa dia maksud? Semangat kita ngaji Quran ni nak tamatkan surah ya, nak khatam satu juzuk, nak khatam setengah juzuk, nak khatam Quran dalam masa seminggu, dalam masa sebulan, tapi kita tidak ada semangat untuk memahami. Maka itu dia kata, kamu tidak akan lembut hati dengan sebab baca saja, sebab tidak mengkaji Al-Quran. Bahkan ada lagi kata-kata dia lain. Dia kata diturunkan Al-Quran ini untuk diamalkan, fattakhazu qira'atahu amalan. Masyarakat ni jadi baca saja amal. Undang-undang tidak diambil. Macam baca kebanyakan negara-negara Islam hari ini, Al-Quran itu dipertandingkan, dimusabakahkan. Tapi kalau kita sebut undang-undang Quran, semua pakat lari. Bukan setakat lari, anak orang Islam juga yang akan menentang undang-undang Islam, undang-undang syariah yang terkandung dalam Quran. Tapi kalau bak lain, semangat dengan Quran. Bak beramal dengan isi kandungan, stop. Menyalahi perlembagaan, menyalahi itu, menyalahi ini. Kita kata sepatutnya semua tu ikut Quran, bukan Quran ikut perlembagaan. Tapi itulah yang telah terjadi di atas dunia yang ada pada hari ini. Inilah sebab mengapa para ulama sangat menggalakkan kita untuk mentadabburi dan merenungkan makna-makna Al-Quran, sehingga kita dapat merasakan kelazatan Al-Quran seterusnya, dan seterusnya dapat mengamalkan kandungan. Contohnya, seorang tokoh Al-Quran, nama dia Syekh Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, berkata, wa man lam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur lam yudrik min lazzatil Qur'ani syai'a. Sesiapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan tadabbur Quran. Tajuk dia nya tadabbur Quran tidak ada. Baca, tapi tadabbur tidak. Maka dia tidak akan dapat merasakan kelazatan Al-Quran sama sekali. Tidak akan dapat sama sekali. Kerana itulah ana sering menukil kata-kata para ulama salaf. Dia kata, Al-Quranu katamrati, Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma. Belilah kurma yang paling mahal atas dunia ni pun, kalau tak makan, tak kunyah, kita tidak akan terasa kemanisan. Dahlah dia tak bang, letak dalam beg buka tak bang. Tapi kalau beli minyak wangi, beli bunga, bang selalu. Beli durian jangan cakap. Dia tamak tak bang, senyap gitu ya dia. Makan, Masya Allah, manis, berasa kelazatannya, berasa nikmat dia. Sama juga, beli Quran mahal-mahal letak atas rumah, simpan dalam lemari. Ni Quran saya beli 2,500 di pusat cetakan Al-Quran di Madinah contohnya. Tak bau, tak bunyi apa. Tapi bila kita baca, tak faham, masih lagi tidak dapat menjiwai. Bila kita faham ayat-ayat dia, barulah kita terasa, oh, ini maksud yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Itu kata Zarkashi. Siapa tak ada tadabbur, lam yudrik lazzah, kita tak akan dapat merasai kemanisan Al-Quran. Syekh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, inni la'ajabu mimman qara'al Quran wa lam ya'mal ta'wilah, kaifa yaltazzu bi qira'atihi. Kata Syekh, sungguh aku heran dengan orang yang baca Quran tetapi tidak mengetahui tafsirnya. Baca Quran saja, tafsir tak tahu. Bagaimana dia boleh merasakan kelazatan dari apa yang dia baca? Cuma kita bolehlah satu dimensi, tak? Kebetulan kita dengar baca Quran pula yang suara sedap. Rasalah orang panggil, istilah pengurusi kata halwa telinga. Boleh dengar sedap. Kadang-kadang terlebih sedap. Oleh kerana suara dia sedap, dia baca
walahum azabun azim. Oh, kok dengar apa ni Allah sedaknya? Sedak, azabun azimnya kata sedak. Jadi pening kita wakil lagi tu dah. Jadi kita mengatakan sebab terlalu lazat dengar sampai tak tahu makna. Kita kata rugi. Maka apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tadabbur Al-Quran? Dia kata maksud tadabbur itu Quran tu apa dia sebenarnya? Ringkasnya, tadabbur Al-Quran ini adalah merenung maksud yang dikehendaki oleh Allah di dalam setiap firman-Nya. Kaedah tadabbur setiap orang mungkin berbeza dengan orang lain, namun apa yang lebih penting bukanlah caranya tetapi kesannya. Ada orang dia baca, dia ulang-ulang ayat sampai dia faham, kemudian dia teliti balik apa yang maksud Allah Ta'ala nak sebut. Maka ada orang dengan belajar tafsir, kamu jadi panjang cerita. Jadi kita nak, ataupun kita tak baca apa, tapi kita dengar orang menceritakan tentang isi kandung Quran dan kelebihannya, jadi kita terasa betapa fahamnya kita dan kita memahami apa yang dikehendaki dalam ayat-ayat yang dibaca. Maka kita kata itulah di antara ilmu tadabbur. Selalunya tadabbur ini dapat dicapai pada hujung ayat ataupun ketika kita mula berfikir. Kalau baca saja tak fikir, dia tak masuk. Jadi kita memikir, apakah manfaat yang aku dapati melalui ayat ini? Kita tengok ayat ini, apa dia manfaat untuk hidup kita? Dalam macam-macam tafsir yang anda tengok, contohnya tafsir yang saya baca, nama dia Al-Muharrar. Dia tulis fawaid, faedah ayat, faedah tarbawi, faedah ilmi, faedah lughawi, semua dia bawa. Dalam tafsir Al-Munir, contohnya Syekh Wahbah, dia tulis fiqhul hayah, fiqh untuk kehidupan. Kita baca Quran, Quran ini turun untuk kita, tapi dari sudut amali apa yang patut kita buat dengan ayat ini? Itu dia panggil fiqhul hayah. Kalau dalam tafsir Aisar ditulis hidayatul ayah, petunjuk ayat. Maknanya setiap orang dia menggunakan istilah-istilah yang hampir sama walaupun agak berbeza, tetapi tujuannya nak ambil ayat ini untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Kita fikir apakah yang Allah ingin aku faham melalui ayat ini. Pertanyaan demi pertanyaan berbentuk monolog seperti ini yang akan mendorong kita untuk berfikir tentang hikmah dan nilai pengajaran. Dari situlah kita akan dapat merasai kemanisan ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kita. Dengan mentadabburi Al-Quran, kita juga akan hidup bersama dengan akhirat. Mana Al-Quran dia tak gila jauh. Ujung ayat dia akan sebut tentang kematian, tentang al-ba'thi, bangkit semula, al-jannah wan nar, syurga neraka. Maknanya dia akan ujung dia ke situ. Seakan-akan kita berada di sana, berada di akhirat, dan hilang dari kita dunia, seakan-akan kita telah keluar meninggalkannya, yang mana akhirnya kita berjaya mendapatkan hati seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah, siapa dia orang benar-benar beriman? Mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ini yang dikatakan cari. Sebab itulah kata ulama, carilah hati kamu di beberapa tempat. Jadi bila kita baca Quran, ayat-ayat yang menyentuh tentang syurga neraka, gemetar hati kita. Bila syurga kita nak, bila neraka kita tak mau. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi di sini para ulama mengatakan, mu cari hatimu dalam beberapa tempat. Di antara tempat yang kita kena cari di mana? Waktu salat. Khusyuk ke tidak? Waktu baca Quran, gemetar ke tidak hati kita? Jadi kalau semua ni tak ada apa, kita tengok orang mati, berasa insaf ke tidak? Kadang-kadang waktu tempat orang mati itulah tempat dia berbual-bual,
macam duduk di tempat kenduri, sedangkan kita duduk tunggu nak solat jenazah. Jadi tidak ada keinsafan. Hak balik kubur pun tak ada rasa apa-apa, baca Quran tak terasa, solat. Jadi kita mengatakan, maka dikata kalau beberapa tempat ni semua kita tak terasa, mintalah dengan Allah Ta'ala supaya Allah kembalikan kepada kita hati kita yang telah hilang fungsinya ataupun kesannya daripada hidup kita. Jadi alhamdulillah, buku yang kita susun ini hasil dari ayat-ayat pilihan dalam Quran, kemudian ditadaburkannya demi memastikan pembaca mendapat manfaat dan pengajaran di samping tahu kisah-kisah di sebalik penurunan ayat ini. Selain dari segmen tadabur ayat-ayat pilihan, terdapat juga beberapa fasal pengajian umum dari setiap ayat dan juga pengajaran ayat ditulis dalam buku ini. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kita. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami, dan penghapus kesedihan kami. Itu doa. Jadi kita boleh ambil, lepas kita baca Quran, kita baca je doa ni, boleh. Kita minta Allah Ta'ala jadikan Quran itu sebagai penyejuk mata, penenang hati, pedoman dalam hidup kita ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi ke bab 1. Tajuk dia, apabila kalam Tuhan menyinari kehidupan. Apabila Al-Quran itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita tadabbur ayat surah Al-Isra, surah Isra ayat 9 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Ayat ni boleh panjang lagi, tapi kita nak sini ya tajuk kita, sebab ini termasuk dalam ayat-ayat tadabbur. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Jadi panjang lagi ayat, tapi maksud ayat, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, petunjuk agama Quran, dan memberikan berita yang mengembirakan bagi orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tak percaya kepada bangkit semula, tak percaya akhirat, tak percaya syurga neraka, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini panjang. Al-Imam Al-Syekh Muhammadul Amin Al-Syanqiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ketika tafsir ayat inna hadzal Quran, dia berapa muka surat dia tafsir ayat ni saja. Kemudian datang pula Syekh Abdul Rahman Sudais, dia ambil ayat tu, dia keluarkan satu buku lain pula, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi bagi para asatizah, elok ambil buku kitab-kitab seperti ini, kita baca satu ayat ni je, mungkin 3 siri kuliah tak habis lagi. Tapi kita hari ni tak, kita baca, kita akan habiskan untuk masa ni juga. Dari sudut tadabbur ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada 2 ayat ini keistimewaan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan fungsi Al-Quran itu sendiri serta faedahnya bagi manusia. Jadi apakah faedahnya secara ringkas? Apakah faedahnya secara ringkas? Pertama, Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang yang mahu menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kalau kita cari jalan yang benar, mencari keridaan Allah, nak cari hak betul, mesti merujuk pada Al-Quran dulu. Dengan sudah pasti dengan tafsir-tafsir yang muktabar. Jangan rujuk Quran tafsir sendiri. Ini punah habis. Sebab itulah setengah orang ni bila kita kata mari kita belajar tafsir Quran, dia pertikai. Ustaz tu bukan ahli tafsir.
Kita kena beza di antara membaca tafsir dengan menafsirkan Quran. Kalau saya kata, tuan-tuan mari sini, saya nak tafsir Quran, tuan-tuan boleh balik. Kita bukan ahli dalam bidang tafsir. Tapi kalau saya kata, mari kita belajar tafsirul Quran yang telah disusun oleh para ulama yang muktabar, kita hanya juru baca dan menterjemahkan dan menghuraikan, alhamdulillah, itu masih lagi dia dalam skop kemampuan. Tapi kalau nak dakwa saya nak tafsir, saya ni satu level dengan Ibnu Katsir contohnya, boleh balik lah. Kalau tunggu lagi pun tak ada faedah dah. Dia kata orang lagi ni akhir sekali merapu, cakap tak tahu apa benda, sebab dia pun tak tahu apa yang dia kata. Ini cukup berbahaya. Maka yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus dalam ayat ini ialah Islam yang berpangkal pada ajaran tauhid, iaitu keyakinan bahawa tidak ada yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Kekuasaannya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Allah adalah penguasa alam yang sebenarnya. Allah lah zat yang maha berkuasa, yang maha agung. Hanya dia yang berhak disembah, tiada sekutu bagi Allah. Itu faedah yang kedua. Al-Quran memberikan khabar gembira berupa pahala yang besar kepada orang-orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, berbuat amal kebaikan, melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, dan menghindarkan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maknanya dalam Quran ada arahan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan. Ini amaran. Dia mesti ada dua, arahan, larangan. Suruhan, tegahan. Kena ada dua. Surga, neraka. Sebab itulah dia kata masani, Quran tu masani. Dia panggil twin, kembar. Ada baik, ada dia dua-dua disebut. Yang baik ini jalannya, yang buruk ini jalan. Jadi yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan pada orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan dosa, serta tidak mengendahkan ancaman siksaan yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan buruk mereka ketika hidup di dunia. Ancaman yang ditujukan kepada mereka ialah azab yang pedih sebagai balasan dari perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Itu dari sudut tadabbur. Dari sudut pengajaran umum, apa dia? Sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat. Anda rasa tadi kita dah mukaddimah tadi, dah anda sebut beza di antara mukjizat dengan i'jaz. Itu untuk dua-dua Quran. Untuk orang, dia panggil beza di antara mukjizat dengan karamat. Kalau Nabi, Rasul alaihi wassalatu, dia panggil mukjizat. Orang lain dia panggil karamat. Karamat ni untuk orang yang mulia, orang yang baik-baik, orang yang soleh, Allah Ta'ala beri pada dia. Ada satu lagi lawan pada karamat, nama dia khurafat. Ni ramahan. Sebab tu ahli-ahli ajaran sesat, dia banyak menggunakan ilmu sihir, ilmu-ilmu khurafat ni supaya orang percaya pada dia. Ada satu kisah orang cerita, orang ni nak pergi jumpa seorang Tok Syekh. Syekh hebat ni. Pergi-pergi, dia kata, mana Tok Syekh? Dia tengok-tengok Syekh duduk atas pokok. Duduk atas pokok. Oh, tinggi ya. Sekejap, pop, duduk depan dia, boleh bersalam. Itu dia panggil benda-benda yang khurafat yang nak suruh orang percaya kepada dia. Lepas tu dia bawa ajaran sesat, ajaran pelik-pelik. Jadi kita kata yang betul nama dia karamat. Tapi macam mana kita nak beza di antara karamat dengan khurafat ni, dengan khuza'balat ni? Payah. Jadi kita kena beza dengan ilmu. Tengok yang dia ajar tu betul tak betul. Biasanya ulama-ulama yang soleh yang ada karamat ini, dia tak suruh dengan orang. Dia tidak nak tonjolkan diri dia. Tapi orang-orang yang perhati jumpa akan nampak. Tapi dia tak. Dia kaya duk main declare dia tinggi itu tak ada. Itu kepala-kepala lain yang cukup berbahaya. Jadi Al-Quran mukjizat yang teragung abadi. Ia berperanan memandu manusia ke jalan yang benar dan membebaskan mereka daripada belenggu kesyirikan dan maksiat, sekaligus melepaskan mereka daripada azab api neraka. Al-Quran bukan sahaja menyentuh alam kerohanian dan akhirat,
bahkan ia kaya dengan pelbagai khazanah ilmu tajwid, sesuai dengan tanggungjawab manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini. Bila kita sebut tentang khalifah, para jemaah sekalian, kita ada setengah orang ni kata manusia ni khalifah Allah. Kita kata ada yang menyebut bahawa perkataan itu tidak tepat. Kalau kata khalifah Allah, makna kita mengganti Allah. Lah, kita tidak bukan pengganti, kita hanya petugas yang menjalankan tugas atas dunia ini. Sebab itulah Abu Bakar dia panggil khalifah Rasulullah, sebab dia ganti Nabi, mentadbir umat ini. Bukan ganti dari sudut kenabian, ganti dari sudut mentadbir umat, menyampaikan agama, menjaga agama. Itu dia panggil khalifah. Jadi kalau kita ni khalifah Allah di muka bumi, lah, maknanya kita tidak ganti Allah. Kita hanya rasul pun dia panggil rasul, utusan Allah. Maka kita mengatakan khalifah satu jawatan yang memakmurkan bumi. Itu makna khalifah. Yakinlah bahawa Al-Quran merupakan sebahagian perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah menyediakan modal berupa lembaran kalamnya. Kalau kita mengusahakan modal tersebut dengan membaca serta beramal dengannya, keuntungannya pula berupa pahala dan keredaan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Mengambil Quran, ikut panduan dia, beramal dengan dia, maka kita akan dapat pahala yang besar. Itu dipanggil pahala yang besar. Keuntungan yang berupa pahala, inilah perniagaan jamin tidak akan pernah rugi selama-lamanya, hanya keuntungan di atas keuntungan. Al-Quran berperan besar dalam memenuhi aspek-aspek keperluan dalam kehidupan manusia, bermula daripada membina akidah yang sahih. Manusia ni mesti dia akan cari tempat pergantungan hati dia. Kerana itu kita tengok orang bukan Islam, agama apa pun ada sembahan dia, kecuali puapa etis yang langsung dia kata tak ada Tuhan. Itu pun dari sudut naluri dia cari juga Tuhan. Kita kata orang apa yang tak ada Tuhan? Jepun, dia cari juga Tuhan, dia sembah benda-benda yang dia akhir sekali dia sembah alat dia sendiri, sebab ini yang menciptakan manusia. Nak kata apa? Jadi itu dia panggil Al-Quran nak bawa kita kepada landasan fitrah. Manusia ni perlu kepada tempat bergantung, mensejahterakan minda, membezakan di antara perkara hak dan batil, membentuk dan mencorak kehidupan berlandaskan ilmu, serta memandu manusia dalam mengatur dan membina sebuah sistem sosial yang sempurna, dimulai dengan pembentukan institusi keluarga perkahwinan yang sejahtera, sehinggalah pembinaan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan negara yang makmur. Peranan Al-Quran ini tentunya memberi kesan yang besar kepada sistem pengurusan dan pentadbiran kehidupan manusia. Panduan daripada Al-Quran sememangnya adalah yang terbaik. Kerana itu, jadikanlah Al-Quran sebagai rujukan utama, bukan hanya memberi tumpuan kepada pembacaan Quran semata-mata tanpa mengambil manfaat daripada segala ajaran, didikan, ilmu dan ibrah melalui pelbagai kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau kita baca kisah Yusuf, nampak macam cerita Yusuf ni, tapi banyak hukum dan sangat banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Cuma kisah Yusuf dia tak ulang banyak kali dalam Quran, sekali ya. Dia panggil kisah keluarga, kisah masyarakat. Marilah kita berusaha untuk menjadi sahabat baik dengan Al-Quran. Tetapkan masa untuk memahami Al-Quran setiap masa. Dalam kesibukan melakukan aktiviti harian, sepatutnya kita boleh menyediakan ruang dan waktu yang khusus untuk mentadabur isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana kata orang, berilah masa kepada Quran, jangan tunggu ada masa baru nak baca Quran. Beza sangat. Tanda kata-kata hikmat ni ada tulis kat dalam tu. Berilah masa untuk Quran, peruntukkan masa untuk Quran, bukan bila ada masa aku baca Quran, tak terbaca. Jawab dia. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima Quran? Ini kita bimbang. Jadi sama ada hati kita ni tertutup untuk memahami Quran,
ataupun Allah buka untuk kita tadabbur Quran. Jadi pilihan di tangan kita. Jangan kata belum sampai masa, belum sampai seru. Macam juga bila orang tanya nak pergi Mekah bila? Tak sampai seru lagi. Daftar pun tidak. Orangnya belum kahwin. Kenapa tak kahwin? Belum ada seru. Seru apa awak tak cari? Jadi kita mengatakan nak ngaji Quran, nak tadabbur Quran, jangan duk tunggu ada seru. Kita usaha mencari seru, barulah kita akan dapat insya-Allah. Nah, ini perbezaan di antara tafsir dengan tadabbur. Tengok, tulis kat tepi buku tu tajuk kecil. Dia panggil subtopik, baru kita boleh senang nak cari pula. Makna tadabbur Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir ialah memerhatikan makna-makna ayat Quran dan meneliti kandungannya. Maknanya bila kita ambil ayat Quran menyebut tentang kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, kita beri setakat tu ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita ambil satu ya ayat, tak usah duduk banyak-banyak. Kalau ambil banyak pun kita jadi pening. Nah, jadi itu dia panggil payah dia, tak boleh nak fokus. Maka kita bila kita ambil ayat ni, para jemaah sekalian, ketika itulah kita akan rasa aku ni akan mati. Selepas aku mati ni nak gimana? Apa yang kita boleh, apa persiapan? Duk fikir ni satu malam cukuplah kita. Kita tak akan, orang panggil kata di para ulama, hilang rasa mengantuk sebab belum ada persiapan. Jadi surah Ali Imran ayat 185 ini contoh tadabbur yang elok untuk tuan-tuan ambil satu ayat, banyak lagi ayat lain dalam contoh-contoh yang kita sebut nanti. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil satu ayat ni, satu malam kita duduk dengan ayat ini, kita akan menangis, ada bawa keinsapan pada kita, aku akan mati. Lorong depan kita dua saja, sama ada syurga atau neraka. Persiapan bagaimana? Letak ayat persiapan bagaimana? Sah, kita akan hilang semangat nak rakus pada dunia sebab kita tahu kita akan menghadapi saat kematian yang begitu dahsyat. Baik, adapun tafsirul Quran, tengok, tadabbur berbeza dengan tafsir. Tafsir menghuraikan maksud ayat dengan sebab nuzulnya. Ayat ini turun pada siapa? Dengan nasikh mansuhnya. Ayat ini terpakai lagi ke sudah dibatalkan hukum, diganti dengan ayat lain. Itu bukan sebarangan orang boleh cerita. Dengan kata itu, nasikh mansuhnya, dengan kata itu dan juga kata ini, maknanya ulama sebut, Ibnu Abbas kata ini, Ibnu Mas'ud kata macam ni, Aisyah radhiyallahu an jami' kata macam ni. Jadi akhir sekali ulama-ulama tafsir yang kemudian pula sebut apa? Imam Syafi'i kata apa? Itu dia panggil ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni dalam. Satu-satu ayat mungkin kita boleh buat 1 jam perbahasan. Ada sebuah kitab nama dia Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, 2 jilid kitab. Dia kumpul ayat-ayat hukum saja. Itu pun berat kita. Maka itu dia panggil tafsir. Tak boleh tafsir ikut sendiri. Tak boleh nak mikir dengan otak kita, aku fikir ayat ni macam ni lah. Itu tak boleh. Setelah kita selesai daripada mendengar tafsir, di sana adanya ilmu tadabbur, iaitu ilmu di mana kita memerhatikan apakah isi yang Allah mahu menghuraikannya kepada kita. Barulah mari dia panggil satu darjat, dipanggil tadabbur setelah kita memahami maksud ayat. Apabila kita dapat melakukannya, mentadabbur Quran, kita akan dapat menghayati sepenuhnya kandungan Al-Quran, bahkan ia menambahkan tautan cinta dan rindu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagai seterusnya, Al-Quran sebagai penawar. Al-Quran juga adalah penawar bagi segala penyakit rohani dan jasmani manusia. Ia menjadi pengubat buat jiwa manusia yang sedang dilanda keseresahan, kebimbangan dan keluh kesah. Sebab itulah saya menyarankan kepada semua agar kita dapat meluangkan sedikit masa bersama ahli keluarga untuk membaca ayat-ayat Quran. Sekurang-kurangnya 1 halaman 1 hari, menghayati maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Zaman yang cukup moden hari ini, zaman kita ni, kita boleh meluangkan sedikit masa untuk mempelajari Al-Quran dan mentadabburnya dengan menggunakan aplikasi berbagai-bagai alat media sosial yang ada pada hari ini.
Ataupun kita buat grup anak-anak kita Zoom belajar dalam tu yang duduk jauh-jauh, mana yang jauh boleh dekat, yang dekat jadi jauh dengan sebab alat-alat begini, supaya dapat kita dalam keluarga bersama-sama dalam menghayati suasana tadabbur Al-Quran. Dan termasuk jugalah yang diikut di alam maya ni, berapa orang hari-hari ikut alam maya, kita mengatakan itu juga peluang yang jauh jadi dekat. Kita kata alhamdulillah. Semoga Allah akan terus merahmati dan memberkati kita kerana usaha kita melazimi membaca Quran, dan ia akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran kerana sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ada orang dikata, kenapa lepas Muslim tulis sahih? Kita kata ini untuk orang awam, untuk para asatizah, para ahli ilmu. Bila sebut Muslim, Bukhari, sahih. Tapi orang awam ni dia tanya lagi. Saya sendiri menerima banyak poster-poster yang dihantar oleh orang yang bertanya, Ustaz, sahih ke tidak? Jelas ditulis bawah tu riwayat Muslim. Jadi kita kata orang awam ni dia nak keputusan sahih ke tak sahih, gitu dia nak. Cuma kadang-kadang poster-poster orang keluar tu ada tak betul juga. Bila kita semok dia kata hadis Bukhari, cari tak ada Bukhari, tak ada dalam Bukhari, rupanya Bukhari pokcik kampung dia. Jadi akhir kali buat poster, jadilah hadis palsu yang tidak dikenali oleh ulama-ulama zaman dulu tak kenal, tapi ulama zaman kita kena cari. Kita kata ada juga. Dalam situasi pandemik COVID-19, ini cerita kita tadabbur ayat ni pada COVID dulu. Tidak dinafikan kebanyakan masyarakat kita hari ini dihimpit dengan pelbagai tekanan hidup, kesempitan dan kesusahan. Jadi kerana itu Al-Quran adalah penawar yang dapat mententeramkan dan mengharmonikan jiwa insan yang dihimpit pelbagai mehnah dan ujian sama ya. Mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran yang selalu kita lazimi ini, Allah SWT akan melepaskan kita daripada bahaya-bahaya, penyakit-penyakit, wabak yang paling besar sekali. Dua wabak yang melanda hati manusia dipanggil wabak syubhat, keraguan tentang keesaan Allah, itu yang paling tinggi darjat, dan wabak syubhat yang menghalang kita daripada beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita kata pendakwah, jangan tunggu ada masa baru nak baca Quran, tetapi berilah masa, peruntukkan masa, siapkan masa untuk membaca dan mentadabbur Quran. Kata-kata hikmah ni tulislah besar-besar. Kita kata masa untuk Quran kita yang beri, bukan tunggu ada masa baru kita baca Quran. Hayatilah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan. Allah Ta'ala kata kitab ini daripada aku, daripada Allah. Mubarakun, yang diberkati. Siapa dia nak hidup dia berkat, duduk dengan Quran. Maka ikutilah dia dan bertawakallah agar kamu, wattaqu, dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan ayat yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat teragung dan abadi, berperanan memandu manusia ke jalan yang benar dan membebaskan mereka dari azab api neraka. Dua, jadikan Quran sebagai rujukan utama dengan mengambil manfaat daripada segala ajaran, didikan, ilmu dan ibrah melalui pelbagai kisah yang terdapat dalamnya. Yang ketiga, jadikanlah sahabat yang baik terhadap Al-Quran dengan menyediakan ruang dan waktu yang khusus setiap hari untuk membaca, menghayati dan mentadabburi Al-Quran. Kita kata alhamdulillah, jalan-jalan tadabbur zaman kita ini sudah banyak. Ramai di kalangan asatizah yang telah mengambil tanggungjawab kelah-kelah tadabbur secara alam nyata dan alam maya. Jadi alhamdulillah peluang itu ada. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang. Kita ni kena bawa lah, setiap kali ada kuliah bawa, sebab satu tajuk satu siri, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi oleh kerana Haji Wai kata kita hari ni mana? Wakaf belaka. Nak bagi belaka. Jadi oleh kerana kita hari ni kita wakaf belaka, jadi kita kena dapat ada. Jadi kita kena bagi-bagi hok mana tak dapat lagi tu. Tak. Yang nak beli tu lepas ni itu dia panggil kita ucap jazakallahu khairah kepada pewakaf kitab yang telah memberi sumbangan. Tapi kita habis. Ingat kau banyak semalamnya ambil dua orang macam-macam. InsyaAllah kita baru buat pelancaran semalam di Karangkraf. Hari ni kita pilih baca sini. Dan untuk bulan-bulan seterusnya kita ni lah kena bawa. InsyaAllah. Tak apa. Jangan kata, oh saya baca seorang boleh. Tak sama. Kita ada syarah banyak lagi dalam ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.